lihat daripada apa yang Syed telah lakukan, tengok macam kita punya buku tu buku tu, kita tak kira kalau macam contohnya program-program seperti saya bagi contoh program seperti Hari Raya Wira Kota. Okay? Who is Wira Kota? Wira Kota is hospital yang bekerja, hospital GH tu yang bekerja, polis, bomber. Kalau di bandar-bandar yang ada immigration, yang ada custom dan sebagainya, diorang lah yang Wira Kota. Pasal tu kita adakan program Hari Raya Wira Kota untuk menghargai jasa mereka. Kebiasaannya the normal usually kita akan sedih dan kita akan selalu bagi sumbangan pada mereka yang ada dalam hutan ataupun di tengah laut yang menjaga keselamatan di sempadan. Tapi kita selalu lepas pandang yang mereka dalam bandar dan juga mereka tak boleh kampung juga. Mereka boleh berluar juga. Jadi inisiatif tu telah diambil oleh Syed. So kita untuk kita utamakan that sector, polis, bomber dan sebagainya, dan mereka juga adalah berjasa kepada negara. Ya, pada saya, Bukit Bintang ni adalah tempat lokasi tumpuan orang ramai yang bukan menetap di Bukit Bintang tu sendiri. Bukit Bintang ni tempat transit, tempat dia melepak macam kita hari tu kan. Jadi soal isu-isu pendekatan kepada mereka ini, dia akan datang hanya 2 jam, 3 jam, lepas tu dia akan tinggalkan Bukit Bintang. Jadi di bahagian-bahagian lain, ahli parlimen ataupun UMNO kawasan, dia kena galakkan aktiviti-aktiviti yang seumpama tu supaya budak-budak ni boleh beri tumpuan lah pada daripada segi melepak. Saya cadangkan macam ni. Saya pernah bagi saranan kepada dia. Kita lihat bagaimana komuniti Cina apabila dia mengadakan pusat komuniti dia. Kalau you lihat pusat komuniti masyarakat Cina, okay, dia macam zinc besar tu, ada tiang kiri kanan, lepas tu kat situ ada tempat basketball, dekat situ ada tempat orang tua-tua lepak, dan di ujung sana kita lihat ada anak-anak tengah buat kerja sekolah, dan mak bapak pun confident dia hantar anak dekat situ. Tetapi kerajaan harus lihat sekarang ni apa yang orang muda nak. Sekarang ni apabila kita lakukan, saya bukan nak blame pada kerajaan, tapi ini kita kena betulkan sebab ini apa yang rakyat nak. Contohnya dewan-dewan komuniti yang dilakukan, bagus, dewan komuniti boleh buat kahwin dan sebagainya, tapi dewan sebegitu pun boleh juga. Kita kena perbanyakkan tempat-tempat riadah, tempat-tempat untuk aktiviti. Saya bagi contoh, di Kuala Lumpur ni, saya pernah utarakan bahawa di samping budak-budak ni untuk lepak, apakah alternatif lain yang ada di Kuala Lumpur yang selain berlepak? Kalau tuan-tuan boleh jawab dengan saya. Shopping komplek ke? Yes. Shopping komplek ke? Exactly. Nak shopping nak berdiri. Tapi kita tidak menyediakan tempat untuk mereka beriadah. Saya cuba sekarang ni, mungkin daripada sudut pandangan chef lah, kita mungkin tak ada bajet untuk laksanakan. Saya mungkin akan galakkan budak-budak untuk main basketball di tepi-tepi lorong ni. Mungkin kita adakan macam style ala-ala US, supaya ada juga riadah, ada juga aktiviti-aktiviti yang menjerumus kepada itu. Saya cakap kalau kawasan kita sendiri ni, budak-budak lepak, mana dia nak pergi? You nak main bola kat Dataran Merdeka? Memang tak boleh. Habis you nak kata budak-budak muda ni dia nak suka main motor, race, lembik. Tapi adakah kita sediakan venue? Kita selalu lupa. Bila kita pembangunan selalu lupa tentang golongan-golongan ni. Jadi jawab balik pada soalan ni, apa yang kita boleh buat? Dia juga perlu beriadah. Dan kita lihat mereka yang lepak-lepak ni ada 2 kasta. Yang you nampak ialah kasta yang tak ada duit. Yang berduit dia lepak disco ataupun lepak Starbucks yang kopi RM10. Yang tak ada duit, apa dia boleh buat? Dia pun perlukan hiburan. Jadi saya beberapa kali dah bercakap supaya mereka ni bukan sampah masyarakat. Tak kira zaman
Zaman saya, zaman Footloose, breakdance. Zaman saya. Adakah saya zaman masyarakat? Zaman dulu, zaman Elvis. Zaman tukar-tukar. Sekarang dah zaman apa? K-hop apa sekarang ni? Hip-hop. Bukan K-hop dia, K-hop apa? Apa-apalah sekarang yang baru ni. Jadi sekarang ni dia nak salahkan siapa kalau dia orang tak ada tempat nak. Dan maaf cakap, kementerian-kementerian masih lagi berfikir cara lama. Remaja ni. Cari contohnya kan, macam Kementerian Belia dan Sukan. Seharusnya you kena ada, mungkin bukan saya kata you kena, mungkin diorang fikir kaedah bagaimana to hand over back to the youth. Contohnya kat kawasan ni, satu pusat belia, bukan pusat belia yang digajikan kerajaan, maybe kerajaan tu untuk monitoring, tapi dijadikan satu tempat di mana di situlah belia-belia boleh bertukar-tukar pendapat, boleh dan sebagainya, bersukan dan sebagainya. Tak ada. Kalau Dewan Rekreasi orang ramai, dalam tu ada 2 badminton court. Kalau 4 orang aja dari booking tempat tu, hanya boleh pakai 8 orang je. Sedangkan kat situ macam-macam kita boleh buat. Dan you tahu remaja Kuala Lumpur tak tidur malam. Pukul 10 malam dah kunci dah. Macam mana? You jangan salahkan remaja, jangan salahkan orang muda. Zaman dah berubah. Saya timbul kesedaran saya sebenarnya untuk bagi makan ni apabila saya telah mengikuti satu NGO iaitu ni Reach Off ni. Memang dia orang ni untuk bagi komuniti makan. Diorang bagi NGO yang bantu masyarakat kelengan ni. Jadi apa yang saya lihat dan seharusnya di kawasan ini adalah kawasan tumpuan dan lebih menyedihkan apabila institusi masjid tidak menjalankan aktiviti begini. Kita lihat agama-agama lain seperti Kristian, Buddha, Hindu mengamalkan charity yang sebegini, dan saya rasa terpanggil untuk mengadakan program ini bekerjasama dengan Masjid India ini dan untuk memberi bantuan kepada mereka masyarakat gelandangan ni. Dulu masa saya mula buat dulu, yang ambil makan dengan kita ni seminggu lebih kurang dalam 350 orang. Dan kita telah banyak menyelesaikan masalah-masalah mereka. Isu ni tak boleh berhenti. Jangan salahkan kerajaan kerana mereka ni jadi gelandangan. Kerana macam tadi saya cakap tadi, Kuala Lumpur ni adalah tempat tumpuan berhijrah. Kadang-kadang tu dia datang daripada kampung, dia dapat kerja guard sediakan asrama dan sebagainya. Dia tak tahan kerja guard, dia berhenti. Lepas tu dia tinggal mana? Dia akan melepak. Lepas tu apabila ada venue-venue lain yang kita yang bagi offer untuk bagi makan, dan sebagainya, dia akan pergi. Dan bagi masyarakat Islam di kawasan masjid, ramai orang yang bagi makan seperti kuah dan sebagainya, bagi makan juga, tapi bukan di masjid. Dan di sini adalah center dia. Maksud saya di sini center dia adalah di sini dah tempat masyarakat gelandangan dia tinggal. Kalau dia datang malam-malam, dia akan lihat ramai mereka tidur bergelambangan, tumpuan dekat sini. Kita laksanakan di sini. Dan di sini juga adalah tempat majoriti tumpuan orang ramai. Dan kita tidak mempolitikkan program ini kerana ini adalah lebih kepada kebajikan. Dan tidak dibiayai oleh mana-mana pihak pun, termasuk UMNO. Duit sendiri. Yes. Kita memang bukan kata soal tu. Kadang-kadang kalau kita lihat seminggu kita belanja dalam 400-500 lah katalah untuk bagi makan. Yang tadi daripada 350 sekarang tinggal 150, 130 tu je. Mana kita dah berjaya reducekan
Sebab kita pun kena tengok juga apakah kita punya achievement. Yang mana yang kita boleh selesaikan, kita selesaikan. So, ada yang bercakap, kata contohnya kenapa kita bagi makan ini golongan drug addict dan sebagainya. Jangan kita salahkan itu. Tak kena kat batang hidung kita sendiri, cakap lah. Satu hari kalau kena kat adik-adik you sendiri, kita sesak tak ada makan dan kita bagi makan, you jangan kata macam tu. Jangan kita amalkan. Drug addict pun kita harus pulihkan dia. Ada agensi-agensi yang menjalankan kerja-kerja tu. Jadi kita sebagai manusia, pertama sekali kita lihat dia memerlukan. Kalau dia tak perlukan, siapa nak beratur? Nak ambil makan. Saya rasa kita pun tak gamak. Kita nak buat itu. Kalau betul-betul orang tak terdesak. Ya? Semua ni sukarelawan. Semua sukarelawan daripada chef. Semua sukarelawan chef maksudnya ahli UMNO juga lah. Dia tak, kita sekarang ni selepas kita ada NGO kan, maknanya kita tak kisah dah ahli UMNO Cina, Melayu, India, kita terima sebagai sukarelawan kita. Kita tak kira dah. Kebanyakannya adalah mostly sukarelawan. Tapi di kawasan ini saya kena lihat kawasan saya dulu. Dari sini dah, dari kawasan kita cuba nak menjalankan program Food for Life ni di Pulau Pinang, tetapi kuantum dia tak sebesar mana. Kita dah pergi dah tengok. Dah kita dah survey dah. Yang lebih teruk yang kat sini je. Ini bermaksud mana apa? Bermaksud kerajaan telah menjaga mereka ni semua. Ada yang menjaga. Kalau ada pun, kalau you jumpa pun jadi rare lah. Ada kita pergi kat bandar-bandar lain. Kita ada juga pergi ke yang major yang major constituency kat sini lah. Masalah dia besar. Kalau kita lihat macam dia bandar raya Al-Ustaz, kita panggil bandar raya Al-Ustaz kan? Bandar Al-Ustaz. Memang dia bandar raya, tapi dia tempat tinggal pun semua di pinggiran bandar juga. Ya, jadi itu kita tak begitu puas sangat kerana itu adalah agensi-agensi yang memang ada itu dah cukup dah untuk cover. Kita sekarang ni kita lakukan setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa kita adakan program Food for Life ni kerana pada hari ni dah tak ada orang bagi makan. Besok adalah badan NGO lain yang bagi makan. Hari Khamis ada orang lain bagi makan. Setiap minggu orang berganti lah. Berganti-ganti, yes. Hari kita pemuda, kita chef ambil hari Selasa. Setiap hari Selasa. Dia selepas waktu maghrib kita bagi selepas maghrib. Masjid India saja. Cokit pun ramai juga. Cokit ada NGO lain yang lakukan. Dan dia tiap hari Jumaat pas lah. Dia kita tak kira lah siapa-siapa berbagi kan, tapi adalah NGO. Itu saya cakap, apabila perkara-perkara macam ni awal pada peringkat awak cuba dipolitikkan juga oleh pembangkang. Ada yang pergi kota raya tu cakap kata makanan tak elok lah, ini tak sebagainya lah, dan kita pastikan diorang makan tu pun bukan makanan yang tak elok. Makanan kita pastikan bukan kata makanan yang pack food tu, kita suruh volunteer masak, kita beli barang makan, kita volunteer masak. Dan kita hot food, bukan kata benda yang macam biskut apa dah, kita is hot food. Makanan berat. Kenapa cik? Cik baru datang ni ke? Ya. Oh.